Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Khalis bin Omar, merupakan pelajar daripada program pemasaran FPEP bernombor matriks B2416153, justru memegang jawatan sebagai Ketua Kumpulan Ahli Kumpulan 11, iaitu Falsafah Isu Semasa Seksyen 14 yang dipimpin oleh Dr. Siti Rohani binti Jasni. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk budaya hedonisme memberi kesan buruk terhadap generasi masa kini, rangka bentuk hiburan melampau dan kesan buruk terhadap nilai akhlak kehidupan agama dan identiti bangsa. Ini merupakan ahli kumpulan saya bagi kumpulan 11. Pendahuluan, budaya hedonisme yang menekankan keseronokan dan kepuasan diri sebagai alamat utama telah menjadi salah satu ciri utama dalam membentuk corak kehidupan generasi masa kini. Dalam dunia yang semakin dipacu oleh kemajuan teknologi dan kebergantungan kepada media sosial, nilai-nilai hedonistik kini tidak lagi terbatas kepada falsafah, malah telah berubah menjadi gaya hidup yang amat berpengaruh. Terusnya, budaya hedonisme terhadap generasi kini iaitu bentuk hiburan melampau. Hedonisme berasal daripada falsafah yang menekankan bahawa kebahagiaan dan keseronokan ialah alamat utama kehidupan. Dalam konteks lain, ia merupakan fahaman yang diterjemahkan melalui kegairahan mengejar hiburan, populariti dan gaya hidup mewah. Antara bentuk hiburan melampau ialah penstriman kandungan video dan permainan atas talian. Hiburan moden juga merangkumi penstriman kandungan video dan permainan atas talian yang keterlaluan. Sebagai contoh, terdapat individu yang sanggup menghabiskan masa berjam-jam menonton drama, rancangan realiti, bermainan permainan video yang mengandungi unsur-unsur keganasan, seksual dan bahasa kasar, iaitu seperti permainan video, GTA dan juga God of War yang terdapat di PS4, PS5. Permainan tersebut telah memberikan salah satu mekanisme psikologi, iaitu dopamine, yang dapat menyukarkan pengguna untuk menjauhkan diri daripadanya. Bentuk hiburan melampau seterusnya adalah kebahagiaan melalui pemborosan membeli harta kebenaran. Hal ini dikatakan demikian kerana kepercayaan bahawa kebahagiaan boleh dibeli merupakan antara teras utama dalam budaya hedonisme moden yang berakar undi dalam gaya hidup konsumerisme. Hal ini justru dapat menyemai persepsi bahawa nilai diri seseorang boleh diukur berdasarkan harta benda yang dimiliki. Apabila budaya ini terus berkembang, ramai individu akhirnya terperangkap dalam kitaran pembelian barangan material semata-mata untuk menzahirkan identiti atau meningkatkan imej mereka tanpa mereka ketahui perkara tersebut tidak diperlukan dalam masyarakat masa kini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Faiz Iskandar bin Daud, nomor matriks BB24161121. Saya akan meneruskan isi berkaitan dengan bentuk hiburan melampau. Yang seterusnya ialah budaya pemujaan selebriti dan influencer. Dengan adanya media sosial, ramai anak muda menghabiskan banyak waktu melihat, membincangkan dan cuba meniru gaya hidup selebriti. Walaupun mengagumi seseorang adalah perkara biasa, sekarang sukar untuk membezakan antara suka dan obsesi kerana populariti dan imej sering disangka sebagai nilai sebenar dan kebenaran. Akibatnya, ramai anak muda berasa kurang keyakinan diri, tidak puas hati dengan penampilan diri sendiri dan sering membandingkan diri dengan orang lain. Oleh hal yang demikian, ia menunjukkan bahawa budaya pemujaan selebriti di media sosial membuatkan remaja terlalu fokus pada imej dan populariti, menyebabkan tekanan sosial dan masalah mental seperti rendah diri dan kebimbangan. Isi yang selanjutnya ialah terlalu bergantung pada aplikasi janji temu dan hubungan santai. Penggunaan aplikasi janji temu yang berlebihan dan dorongan kepada hubungan santai memberi kesan besar kepada anak muda masa kini. Aplikasi seperti Tinder, Bumble dan hingga bukan sahaja digunakan untuk mencari cinta, tetapi juga sebagai cara mendapat keseronokan cepat. Memandang mudah terhadap cinta sebegini boleh membuat seseorang rasa penat, tidak percaya kepada orang yang mereka temui dan takut untuk menjalinkan hubungan serius. Budaya hookup daripada barat yang popular menggalakkan keintiman fizikal tanpa ikatan emosi menimbulkan kekeliruan dan kesepian. Dan pada akhirnya, nilai hormat, setia dan komitmen semakin terabai dalam masyarakat masa kini. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan budaya hedonisme terhadap nilai akhlak, iaitu merosotnya adab dan nilai sopan santun. Okey, dalam hal ini, masyarakat pada zaman kini lebih terpengaruh dengan budaya hedonisme, di mana budaya tersebut dia menekankan tentang ekspresi diri dan juga norma masyarakat. Okey, sebagai contoh, pada masa lalu, budaya seperti tidak menutup aurat, berkata kasar dan juga melepak sering menjadi bualan masyarakat. Tetapi pada masa kini, masyarakat mulai menerima perbuatan tersebut dan sebagian masyarakat telah menjadikan perbuatan tersebut sebagai satu rutin harian. Okey, seterusnya ialah peningkatan gejala sosial seperti pergaulan bebas dan juga bully cyber. Okey, budaya hedonisme ni dia sangat menekankan kepuasan diri dalam diri dan norma masyarakat. Okey, sebagai contoh, seseorang itu dia sanggup melakukan melakukan bully cyber hanya untuk dia dikenali oleh orang ramai. Dia melakukan bully cyber itu di media sosial dan mengakibatkan dia terkenal oleh orang ramai kerana melakukan budaya tersebut. Dia pun salah, tetapi dia melakukannya kerana dia ingin dirinya terkenal. Okey, seterusnya ialah hilangnya rasa hormat terhadap orang tua dan institusi masyarakat. Okey, dalam hal ini budaya hedonisme ini sangatlah menekankan keseronokan diri dan juga kepuasan segera, menyebabkan golongan muda ni dia tidak mematuhi nasihat ibu bapa, tidak memberikan perhatian semasa pengajaran dan juga
melanggar peraturan sekolah. Okey, sebagai contoh, perbuatan ini kerana mereka sering melihat perbuatan idola mereka yang bersikap memberontak, bebas dan tidak peduli terhadap norma masyarakat merupakan budaya popular yang mereka sering agungkan di media sosial. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Alvina Marius, pemegang nomor matriks BP 24110026. Seperti yang kita tahu, budaya hedonisme ini merujuk kepada gaya hidup yang mementingkan keseronokan dan kebebasan tanpa mengambil kira nilai moral serta panduan agama. Budaya hedonisme ini semakin menular melalui pelbagai bentuk hiburan melampau seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan bahan terlarang, dan juga pemujaan selebriti. Hedonisme ini memberi kesan buruk kepada kehidupan beragama generasi masa kini. Pertama, ia mengaburkan nilai moral dan agama apabila keseronokan menjadi panduan hidup dan bukan lagi ajaran agama. Masyarakat juga mulai mengabaikan prinsip ilahi dan memilih cara hidup bebas yang terpisah daripada kepercayaan spiritual. Kedua, budaya ini juga merosakkan kepekaan rohani individu. Individu menjadi kasar hati dan hilang rasa empati akibat terlalu mengejar kemewahan dan hiburan. Ini menyebabkan mereka lebih mementingkan diri dan tidak prihatin terhadap orang lain. Ketiga, hedonisme ini juga menggalakkan tingkah laku yang tidak bertanggung jawab seperti pergaulan bebas dan lawatan ke pusat hiburan hingga menyejaskan penghayatan agama serta maruah diri. Golongan muda khususnya terdedah kepada keruntuhan akhlak dan pengabaian tanggung jawab sosial serta akademik. Kesimpulannya, budaya hedonisme ini mengancam asas nilai kehidupan beragama dan identiti bangsa. Justru langkah pencegahan harus diambil demi kesejahteraan masyarakat. Untuk pembentangan seterusnya, saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Hidayah binti Sabin. Nama matriks BP 24110079 akan menuliskan huraian isi tentang kesan buruk budaya hedonisme terhadap kehidupan beragama. Iaitu yang pertama, budaya hedonisme menyebabkan terjelasnya nilai ukhuwah Islamiyah dan tanggungjawab sosial. Di mana budaya hedonisme ini menyebabkan seseorang itu mempunyai sikap mementingkan diri. Apabila seseorang itu terlalu fokus mengejar kenikmatan pribadi seperti kemewahan, populariti, hiburan, mereka akan kurang peduli terhadap kesusahan orang lain. Sebagai contoh, golongan muda pada masa kini lebih cenderung menghabiskan uang mereka untuk barangan mewah berbanding daripada menyumbangnya kepada aktiviti dakwah ataupun kepada fakir miskin. Seterusnya, budaya hedonisme ini juga menyebabkan kurangnya kesedaran tentang kepentingan akhirat. Hal ini terbukti dalam kajian yang dijalankan oleh Universiti Sains Islam Malaysia, di mana budaya hedonisme ini telah menjadi salah satu cabaran utama dalam menggalakkan kesedaran terhadap akhirat dalam kalangan umat Islam. Kajian ini juga menekankan bahawa individu yang terlalu mengejar keseronokan dunia sering meninggalkan ibadah dan kurang mengambil berat tentang kehidupan selepas mati. Akhir sekali, budaya hedonisme ini juga menyebabkan ketagihan duniawi dan ketidakpuasan hati, di mana apabila seseorang itu terlalu fokus mengejar hiburan, kekayaan, kecantikan dan juga populariti, mereka akan mudah ketagih dengan nikmat dunia dan bersifat sementara dan tidak kekal ini. Sebagai contoh, seseorang yang terlalu asyik dengan media sosial mungkin sentiasa mencari perhatian dengan pengikrafan sehingga mereka rasa tidak puas hati jika tidak mendapat pujian ataupun like di dalam media sosial. Sekian, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Rizati binti Wagesia, nomor matriks BB 24161103 akan membentangkan kesan buruk terhadap nilai akhlak, yaitu kisah yang pertama, pengabaian tanggung jawab individu dan sosial. Salah satu kesan utama akibat ketagihan terhadap hiburan digital ialah pengabaian tanggung jawab, baik dari sudut individu maupun sosial. Remaja yang terlalu nekat dengan permainan video, media sosial dan drama berepisod cenderung mengabaikan pelajaran, mengurangkan masa bersama keluarga dan enggan terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan prestasi akademik dan hubungan kekeluargaan, malah turut menyumbang kepada kemerosotan nilai sosial seperti semangat kejiranan dan keprihatinan terhadap masyarakat. Isu yang kedua ialah menormalisasikan perkara negatif. Pengaruh media sosial ini dia telah mengubah persepsi masyarakat terhadap tingkah laku yang tidak bermoral. Perkara negatif seperti penggunaan bahasa kasar, pendedahan aurat dan tidak bermoral. Dan tingkah laku tidak senonoh semakin dianggap sebagai biasa dan diterima ramai. Golongan pempengaruh memainkan peranan besar dalam membentuk norma ini, di mana remaja mulai meniru tingkah laku yang dipaparkan demi mendapatkan perhatian ataupun populariti. Jadi akibatnya masyarakat menjadi keliru antara perkara yang benar dan salah, sekaligus menentukan asas nilai moral dan etika.
Okey, dan yang terakhir, tekanan gaya hidup moden yang mengubah skala nilai. Tekanan yang untuk mengajar kejayaan material dan pengiktirafan sosial ini telah mengubah skala nilai dalam masyarakat. Golongan muda pada masa kini lebih mengutamakan pencapaian luaran berbanding nilai-nilai tradisional seperti kejujuran, kerja keras, dan kesederhanaan. So, fenomena ini mendorong kepada tindakan tidak beretika seperti menipu, membeli sijil palsu, dan saling meniru kerja semata-mata untuk kelihatan berjaya. So, dalam jangka masa yang panjang, tekanan ini boleh membentuk masyarakat yang individualistik dan kurang berintegriti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Huda binti Hanafi. Nombor matrik saya BP2411010122. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesan hiburan melampau terhadap identiti bangsa. Yang pertama, hiburan melampau menjejaskan identiti kekeluargaan dan agama. Media sosial yang berlebihan akan membuatkan masyarakat mengabaikan nilai-nilai kekeluargaan seperti kasih sayang, hormat menghormati, dan tanggungjawab. Tambahan pula, hiburan yang melampau juga akan mengabaikan ajaran agama yang menekankan tentang kesederhanaan dan juga disiplin diri. Masyarakat mengandaikan bahawa prinsip ini menghalang mereka untuk kebebasan terhadap hiburan yang melampau. Oleh sebab itu, mereka hilang daripada panduan spiritual dan juga moral. Seterusnya, hiburan yang melampau akan menjejaskan semangat patriotisme dan juga produktiviti diri. Media sosial akan mengganggu fokus diri dan tanggungjawab diri seperti bekerja dan juga belajar. Masyarakat juga tidak fokus kepada isu negara dan juga sejarah bangsa. Ini mengakibatkan hilang semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat kita. Selain itu, hiburan yang melampau juga akan menjejaskan nilai tradisional. Hiburan luar seperti filem, drama, muzik dan sebagainya menunjukkan budaya yang bercanggah dengan budaya tempatan kita. Budaya kita sendiri dianggap ketinggalan zaman oleh masyarakat luar. Masyarakat juga malu dengan warisan kita yang dianggap ketinggalan zaman ini. Kemudian, hiburan melampau juga akan menjejaskan bahasa dan juga dialek tempatan. Hiburan yang melampau akan menunjukkan pencampuran bahasa asing, lebih-lebih lagi bahasa Inggeris. Masyarakat pada masa kini gemar menggunakan bahasa rojak, iaitu pencampuran daripada berbagai bahasa. Mereka semakin sukar untuk menggunakan bahasa Melayu yang sedia ada, yang merupakan sebahagian daripada identiti bangsa kita sendiri. Sekian daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Bito Anayon Heli, BC 23110061. Hari ini saya akan membentangkan kesan buruk budaya hedonisme terhadap generasi muda. Kesan yang pertama iaitu nilai budaya semakin terhakis. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka terpengaruh dengan budaya luar yang memaparkan kandungan yang menggambarkan gaya hidup yang kurang sehat ataupun bebas dalam pergaulan terbuka dan berfoya-foya demi kepentingan diri sendiri. Kesan yang kedua iaitu penggunaan bahasa ibunda semakin pupus. Dalam kesan tersebut, kebanyakan media ataupun platform hiburan moden, terutamanya media sosial, banyak menggunakan bahasa Inggeris. Hal ini dikatakan demikian, masyarakat ataupun generasi muda lebih cenderung untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, sekaligus bahasa kebangsaan ataupun bahasa ibunda kita semakin dilupakan. Kesan yang ketiga iaitu menggalakkan gaya hidup terhadap sosial dan budaya. Hal ini dikatakan demikian kerana kepuasan peribadi dan pemujaan terhadap selebriti, artis-artis serta gaya hidup yang mewah secara keterlaluan akan memberi impak negatif terhadap identiti bangsa kita. Itu sahaja daripada saya.